ini kesempatan ke udara secara langsung untuk bersama dengan seorang lagi tetamu untuk kongsian kita bersama sepanjang tempoh pertemuan dalam slot Inspirasi Usahawan. Saya mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Abdul Razak Abdul Hadi. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lewat kalau nak ucapkan selamat raya. Hai. Selamat raya. Sibuk juga untuk selain sibuk kerja, kita juga agak sibuk dengan undangan dan sebagainya, dan Tuan Haji juga ada kesempatan untuk ke udara. Terima kasih banyak-banyak. Terima. Alhamdulillah. Dan juga untuk perkongsian kita, untuk makluman, Tuan Haji Abdul Razak merupakan pengarah urusan bagi MIFF Marketing Sdn Bhd, dan juga pernah ke udara melalui segmen Inspirasi Usahawan sebelum ini. Dan mungkin sebelum kita meneruskan tentang perkembangan, saya kira 3 bulan yang lalu Tuan Haji ke udara melalui segmen kita ini di KMFM. Mungkin dapat kita imbas kembali perkongsian kita sebelum ini bersama dengan pendengar kita. Silakan Tuan Haji. Terlebih dulu saya ucapkan ambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya mazhar batin. Terlebih dulu saya ucapkan pada Radio IKIM kerana sudi untuk jemput saya yang kali kedua. Alhamdulillah. Dan lebih-lebih lagi kepada rakan saya di PIM, RJB, rakan JB Sendiri Putrajaya. Actually produk saya, company saya yang saya terangkan dulu, maknanya saya ada 2 core business. Yang pertama, saya research dari segi produk liat ataupun tanah liat. Dari segi untuk menggunakan dari segi saintifik lah. Di mana kilang kita ataupun MIF ni mengeluar kepada produk debu clay ni yang terbaik, yang mana kita melalui proses tertentu, dan kita telah buat collaboration bersama dengan local university, dengan pihak TPM, di mana kita kaji apa kehebatan tanah liat ataupun clay yang kita research ni, dan digunakan untuk penyucian, ataupun kita orang Malaysia kata sama kenapa nak gunakan tanah liat. Itu apa yang dapat kita kongsikan pada segmen kita yang lepas, pengenalan kepada produk keluaran oleh syarikat Tuan Haji. Dan bila dah lepas 3 bulan ini dah ke udara melalui segmen Inspirasi Usahawan, mungkin ada perkembangan yang nak dikongsikan oleh Tuan Haji untuk bersama dengan pendengar kita. Silakan. Terlebih dulu daripada selepas yang keluar pada Radio IKIM pertama, kita dapat banyak panggilan daripada rakan-rakan di Malaysia ni, mana yang pertama kali diorang rasa amat terkejut lah bagaimana produk samak ni kita boleh ataupun setu kita komersialkan jadi satu bisnes dan peluang perniagaan kepada rakan-rakan kita lah. Setelah kita keluar 3 bulan ni, saya dapat collaboration ataupun kerjasama bersama dengan Labuan Al Alhab Sdn Bhd, di mana kalau kita kenal di Labuan ni merupakan satu pelabuhan ataupun pulau terkenal dengan industri oil and gas. Di sana saya pergi ke pelantar minyak tak pernah. Apabila bekerja dengan pihak syarikat saya, jadi naik helikopter ni macam satu kebiasaan dah. Gitu je macam di Singapura. Sebelum ni tak pernah mimpi pun naik kapal-kapal besar ni. Apabila bekerja dengan pihak syarikat saya, dia rasa satu kebanggaan pada diri dia lah. Dan kita maknanya kita trainkan, maknanya nak jadi pekerja saya ni bukan boleh minta-minta macam itu. Dia kena melalui beberapa proses, terutamanya kesihatan, dari segi HSC nak kena adakan khusus, cara-cara samak, jadi mental semua kena perlu bersedia. Pasal contohnya di Terengganu baru-baru ni kita buat samak pelantar minyak. 3 hari 3 malam kena duduk di sana. So memang rasa seronok naik apabila naik helikopter daripada tanah ke pelantar minyak. Tapi bila kerja kat sana kena faham keadaan kat sana. So dia orang pada diorang ni, anak-anak tempat ni dah mula. Maknanya sekarang ni pun saya mendapat permintaan yang lebih daripada apa yang saya nak. Jadi kita sekarang ni memang pekerja-pekerja kita memang kita standby kan lah. Dan belum lagi ada situasi yang tak menang tangan ni, dah hampir-hampir dah tu. Saya rasa sekarang ni pun tak menang tangan jugalah. Saya pun saya raya ni pun 2 hari saja di Malaysia, dan saya berbalik pada India. Dan insyaAllah di minggu depan pun saya akan ke Dubai untuk tengok urusan perniagaan saya di Dubai lah. Maknanya proses urusan Dubai ni benda yang sama jugalah. Mana kita menyediakan perkhidmatan samak ni untuk kontena untuk dihantar ke negara lain pula kan. Jadi mana di setiap mission saya nak pastikan setiap port di seluruh dunia ni ada perkhidmatan sama yang menggunakan perkhidmatan syarikat saya, iaitu syarikat marketing. Walaupun kecil tapi kita bawa nama Malaysia. Alhamdulillah. Kita
kita sama-sama doakan insya-Allah. Dan bersama dengan pendengar, kiranya ada perkongsian maupun kemusykilan untuk bersama dengan bagi Tuan Haji, mungkin ada nak minta pandangan maupun nasihat khususnya mereka yang mungkin pertama kali atau menarik minat mereka untuk mencubakan diri dalam bidang yang sama, boleh memberi respon menerusi Facebook kita, di Twitter maupun di pesan ringkas insya-Allah. Dan juga berbalik kepada tawaran ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Tuan Haji, mungkin selepas ini ataupun perancangan akan datang yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bersama dalam segmen Inspirasi Usahawan ini, silakan. Okay, yang pertamanya saya telah bawa rakan-rakan saya di RJB. Contohnya bahawa ni banyak peluang-peluang yang kita boleh kongsi bersama, dan saya pun tak mampu untuk handle semua, jadi saya sharekan dengan rakan saya. Sebagai contoh, di Labuan Al-Hab kita telah mendapatkan, kita tahu sebenarnya di dalam kapal atau pelantar minyak, kalau kita tengok di Labuan saja ada 700 kapal yang kita perlu handle sebulan. Jadi perkhidmatan sama ataupun setu ni di bawah naungan syarikat saya. Dari situ juga saya ambil kesempatan, saya buat rakan-rakan saya, kita letakkan di Labuan Al-Hab apa makanan-makanan halal JB ni ataupun ni. Mana bersama, kalau contohnya kamu ada minyak masak, maknanya kita tolong kita stokkan di Labuan dan kita tolong sampaikan di kapal-kapal ni. Maknanya kalau saya dah buat statistik di kapal, setiap kapal ni memerlukan sekurang-kurangnya 7 ke 8 tan sebulan makanan diperlukan atas kapal. Jadi kalau seorangnya ataupun seorang perniagaan yang menyediakan minyak masak sebulan 7 tan, kita bayangkanlah berapa yang kita. Jadi benda-benda macam itu sebenarnya telah bawa rakan-rakan saya di Labuan lah. Tuan yang ini saya utamakan rakan-rakan bisnes saya RJB. Begitu juga macam di Dubai, saya memerlukan pekerja sekurang-kurangnya 150 orang. Jadi saya telah gunakan, maknanya baru ni saya pergi ke Al-Azhar University setelah berbincang dengan Datuk Duta sebelum ni, Datuk Pakarudin, dengan Datin Zara telah banyak menolong saya. Sebenarnya pegawai syariah ni saya boleh gunakan budak-budak yang graduate daripada Universiti Al-Azhar. So alhamdulillah, nampaknya mana graduate Al-Azhar sebelum ni kalau balik nak menjadi guru ni, dia asyik fikir nak jadi guru agama apa ni, mana dia tak pernah terfikir pun jadi pegawai syariah saya untuk pergi pelantar minyak. So alhamdulillah, dengan sokongan bekas duta kita ni dulu, setelah dapat feedback daripada pelajar-pelajar Universiti Al-Azhar ni lah. Dan begitu juga saya telah diberi kepercayaan oleh pihak Al-Azhar sendiri, maknanya dia really nak jadi panel syariah saya untuk international punya market. Maknanya nak memantau kerja-kerja saya dari segi hukum semualah. Jadi saya rasa syarikat saya yang kecil ni dapat dibawa ke merata dunia, saya rasa syukur alhamdulillah lah. Dan saya dapat menolong rakan-rakan saya ni. Banyak peluang lagi sebenarnya. Contohnya saya perlukan perkhidmatan di Australia. Walaupun kita tahu kita ni terkenal dengan pengimport daging lembu ke daging halal di Australia. Bila saya mengatakan bahawa saya menjadikan perkhidmatan halal kontainer pun ada permintaan dah. Cuma masa saja yang saya tak dapat ada ke Australia, pasal telah ditetapkan oleh pemain kita terdahulu lah. Maknanya di Australia insyaAllah kita akan susuli kemudian. Maknanya dia pun telah menantikan perkhidmatan kita ni. Macam mana rakyat Malaysia ni boleh, benda yang nampak mudah tapi kita jadi komersialkan, dan kita berkongsi bersama dengan rakyat Malaysia bahawa Malaysia ni adalah menyediakan perkhidmatan halal bukan dari segi makanan saja. Mana kita memberikan daripada halalan tibah, daripada farm to table lah. Kan kita tukar daripada farm ke mulut. Betul. Sampai ke mulut. Maknanya sudu tu pun kita kena sama. Betul. Saya. Dan kita juga mungkin boleh dapatkan sedikit pandangan daripada Tuan Haji, bagaimana rangkaian ataupun network antara pengusaha ataupun usahawan-usahawan Muslim ni sebenarnya dapat membantu dalam meningkatkan perniagaan masing-masing. Pengalaman yang diperoleh oleh Tuan Haji Abdul Razak sendiri mungkin dapat dijadikan panduan untuk pendengar kita. Silakan. Terima kasih penyampai radio ini. Saya sebenarnya rasa malu juga nak kongsi rahsia-rahsia saya, tapi kita cuba apa kita buat, kita kena percaya pada diri kita sendiri. Contohnya jatuh bangun dalam perniagaan ni, adat dan perniagaan. Macam saya dulu kalau kata nak mengenalkan produk baru, ataupun actually produk ni tak adalah baru kan, dah wujud 1400 tahun dulu, mana proses sama ada satu ni. Tapi kita cuba teknologikan, mana kita fikir benda ni akan datang makin lama makin memerlukan. Jadi kita kena fokus. Sebenarnya saya telah buat research tahun 2002 lagi. Jadi bila saya establish ni tahun 2008.
Jadi kita kena beritahu, briefing awareness ni, maknanya rakan-rakan jangan putus asa apa yang kita buat lah. Kalau kita jangan buat minggu ni kita berniaga macam ni, rasa tak laku, kita buat berniaga lain, ikut orang lain pula. Sebenarnya bukan macam. Kalau kita tengok benda-benda yang maju ni, sebenarnya dia fokus. Benda-benda pun saya belajar betul-betul fokus. Kalau kita fokus benda tu, insya-Allah rezeki tu ada. Maknanya kita jangan compete dengan orang lain. Maknanya kalau kita yakin macam proses samak ni, masa saya nak explain dengan orang, kata saya boleh buat sendiri, tapi kita beri kepercayaan, kita samak cara macam ni, cara teknologi, Alhamdulillah lah. Begitu juga macam kalau kita bayangkan dulu, tak pernah pun orang kata ayam ni kena orang prosedur je boleh sembelih. Kan, kalau orang tua Islam cukup umur dah boleh sembelih lah. Tapi kenapa ada prosedur-prosedur macam tu? Maknanya kita makin lama makin yakin benda-benda yang keadaan mencabar ni, benda-benda kena ikut proses yang betul lah. Bukan kita main pakai hentam je, lepas tu kita tak. Maknanya ada orang memantau pada kerja-kerja kita. Macam syarikat saya juga. Maknanya kerja-kerja saya ni bukan saya pandai-pandai nak buat. Maknanya saya telah pergi ke Panel Kajian Syariah untuk minta kelulusan produk saya. Alhamdulillah, bila kita explain produk saya macam ni, Panel Kajian Syariah telah meluluskan. Maknanya produk saya diharuskan boleh buat samak. Begitu juga saya berjumpa dengan pihak tertentu. Maknanya saya pantaulah kerja-kerja saya. Kalau tak betul, dia orang tunjukkan lah. Saya dapat kerjaan bagi unit halal. Alhamdulillah, dia beri sokongan sepenuhnya. Maknanya benda-benda yang baru ni sebenarnya kalau kita buat benda yang betul, insya-Allah benda-benda lain tu akan ikut lah. Itu juga maknanya, itu saya kata, kalau pada pendidikan yang baru naik ni, kena fokus, dan apa yang kita buat kita kena yakin, insya-Allah. Saya moga jadi pegangan juga, memberi inspirasi kepada pendengar kita yang di luar sana. Tak kira lah apa juga perniagaan yang anda jalankan, sudah tentunya inspirasi yang diberikan oleh Tuan Haji sebentar tadi dapat kita manfaatkan, insya-Allah, ikut bidang masing-masing Tuan Haji. Kalau kita sentuh sikit penerangan yang diberikan oleh Tuan Haji Abdul Razak sendiri tentang sertu ni, ada menyentuh tentang penggunaan teknologi dan sebagainya. Hampir satu ketika dahulu orang merasakan macam mustahil, ataupun perlukah kita mendalami industri untuk menyamak dan sebagainya. Dengan meningkatnya ataupun berserta seiring dengan penggunaan teknologi, adakah ia merupakan penyelidikan ataupun dieksplor oleh syarikat Tuan Haji sendiri, ataupun tu saya dapat beri kepercayaan kepada pihak JAKIM sendiri, kita dari mana ke proses yang betul. Lepas tu kita hantar sampel produk saya, mana saya dapat collaboration bersama dengan pihak universiti tempatan, dan begitu pihak TPM, mana kita mengkaji dari saintifik. Dan begitu juga saya dapat diberi kepercayaan oleh pihak MOF sendiri, iaitu di bawah naungan Malaysian Technology Corporation, telah membantu saya dari segi research berteknologi. Maknanya apa produk yang kita research segi kebaikan dari saintifik lah. Contohnya kalau kita tak boleh terima apa orang kata sama ataupun setu ni macam tu saja tanpa sebab dan musabab lah. Maknanya kita kena mengkaji. So apabila saya mengkaji, rupanya ada kebaikan di sebalik proses yang telah diwawarkan lah. Contohnya macam Claimif atau produk saya dinamakan dengan Claimif. Produk saya bukan saja boleh reducekan ataupun membunuh bakteria pada najis mengalazah ni. Kalau kita tengok, kalau kita letakkan dalam air produk saya ni kat atas najis mengalazah, dalam masa 10 saat 99.9 bakteria dia reduce, hilang macam tu. Saya pun tak tahu nak kata apanya. Hebatnya tanah tu sendiri. Begitu juga setelah melalui proses di Singapura, dia minta saya, maknanya kontainer ni sebelum dibawa dah macam dah bangkai binatang. Bila dia dah terproses, dah basuh dengan deterjen macam-macam, tak hilang. Apabila dia panggil, kebetulan pekerja saya di sana, dia suruh saya samak, dalam masa tak sampai 10 minit hilang bau-baunya. Maknanya saya bila kaji macam mana tanah ataupun Claimif ni, dia punya kepesanan dari saintifik. Rupanya dia ada penyerap yang bagus sebenarnya. Dia menyerap bagus bau benda yang hanya-hanya dia sebenarnya. Begitu juga macam di kapal, kita tengok bila saya cuci, kenapa dapur ni nampak cantik, nampak bersih. Rupanya dia Claimif ni sendiri pun dia penyerap minyak yang bagus. Lepas tu dia green teknologi. Mana green? Kalau kita bayangkan, kalau kita gunakan deterjen ataupun kemikal, dia ada side effect. Tapi tanah ni tak ada. So kita tengok amazingnya, maknanya melalui proses yang betul, cari teknologi, kita research ataupun kita bandingkan benda-benda yang lain, kita tengok hebatnya sebenarnya kalau kita buat benda segi syariat Islam ni, suruh lah. Maknanya ada kebaikan di sebalik apa yang kita buat. Tapi kena kaji benda tu. Begitu juga kalau kita tengok, tak pernah termimpi pun orang kata sembelih ayam guna mesin. Tapi kenapa belum benda-benda sekarang ni ada? Benda tu mana kita permintaan pada teknologi tu kita kena ikut sekali lah. Kita tak perlu ketinggalan. Mana Islam ni
telah digunakan sampai bila-bila. Bukan maknanya 30 tahun dulu Islam tu stop macam tu, tak ada. Kita kena selari benda-benda tu. Benda tu sebenarnya memang digalakkan wajib kita mengkaji. Kita tengok dari segi saintifik, kenapa perlu macam ni, kenapa tak perlu macam ni. So alhamdulillah apa yang kami buat tu mendapat sambutan diberikan kepada masyarakat sendiri lah. Alhamdulillah. Saya dalam tempoh yang berbaki ni mungkin sikit lagi kita nak cungkil pada Tuan Haji, tapi kita akan berhenti dulu. Kembali sejurus selepas ni, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami untuk meneruskan inspirasi usahawan sejurus selepas ini. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan seminar Memposisi Islam dalam Kerangka Demokrasi Moden pada 3 hingga 4 September 2013 di Dewan Besar IKIM. Seminar ini bertujuan menjelaskan tentang asas serta ciri-ciri sistem demokrasi moden dan sistem politik dalam Islam, membuat analisis bagaimana Islam dapat menyelesaikan masalah yang wujud dalam sistem demokrasi barat dan membincangkan bagaimana Islam dapat diletakkan di kedudukan arus perdana. 11 kertas kerja akan dibentangkan, antaranya Amalan Sistem Demokrasi dalam Politik Negara, satu analisis Islam oleh Puan Eni Zahura binti Abdul Aziz, Pegawai Penyelidik Kanan IKIM. Amalan Demokrasi di Negara-Negara Islam, apa jaminan kepada keutuhan sistem nilai, oleh Profesor Emeritus Datuk Paduka Mahmud Zuhdi bin Abdul Majid, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Islam dalam Perlembagaan, kesan kepada sistem demokrasi di Malaysia, oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Syamrahayu binti Abdul Aziz, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk menyertai seminar Memposisi Islam dalam Kerangka Demokrasi Moden pada 3 hingga 4 September 2013, hubungi unit program di talian 03 6204 6320 atau 321 atau 322 atau email program@ikim.gov.my atau layari laman web www.ikim.gov.my. Kepada pendengar yang mungkin baru saja menemani kita ketika ini, melayari destinasi untuk perkongsian kita dalam inspirasi usahawan bersama-sama dengan saya. Dah pun hampir setengah jam kita bersama untuk bersama dengan Tuan Haji Abdul Razak Abdul Hadi selaku pengarusan di MIFF Marketing Malaysia Sdn Bhd. Dan juga perkongsian yang begitu bermakna hari ini yang sudah tentu amat tinggi nilai dan harganya untuk manfaat bersama. Kita teruskan sikit lagi. Lalang Tuan Haji dah bersama dengan kita ni berkongsi pengalaman dan sebagainya. Sikit lagi kita Haji boleh ceritakan tentang cabaran sebenarnya Tuan Haji, ya, dalam apa saja usaha sebagai usahawan, pelbagai jenis perkhidmatan dan sebagainya. Mungkin ada cabaran yang Tuan Haji nak kongsikan bersama dengan pendengar. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya apa-apa perniagaan pun banyak cabaran juga. Begitu juga dengan masyarakat saya. Pada mulanya cabaran-cabaran macam kita nak perkenalkan benda-benda baru pada awareness kepada masyarakat kan. Begitu kita kena terang apa kebaikannya. Benda tu memang adat resam berniaga lah. Macam contohnya saya pertama kali kita nak kenal produk saya di Singapura, perkhidmatan saya di Singapura. Dia kata ada ke orang nak guna perkhidmatan kamu ni semua kan. Jadi kita benar-benar tu kita kena terima lah. Macam itu juga macam kontainer sebelum ni nak bawa di macam di Johor kan, banyak juga di Malaysia pun banyak kontainer-kontainer ni pun tak ada ke orang nak guna perkhidmatan kamu ni nak buat kenalan kontainer. Tapi kita beritahu konsep, kita beri penerangan semua sebelum ni macam mana sejarah kontainer dibawa, macam itu juga makanan halal nak kena jaga. Maknanya masyarakat dah mula faham perlunya halal ni lah. Kalau kita maknanya bukan segi makanan saja, maknanya kita di alam taibah ni ataupun supply chain pun tu kita memerlukan kebersihannya yang dipastikan. Begitu juga macam saya pertama kali pergi di Egypt. Pada mulanya saya pergi bersama dengan pihak MTDC menerangkan apa benda ni. Kalau kita tahu di Mesir ni kan, kalau kita hebatnya Al-Azhar ni kan, mana kita ni yang kata 0.1% je perkhidmatan kita dari segi agama. Tapi bila kita bagi penerangan perkhidmatan, maknanya dia pun tak percaya inilah Islam sebenarnya. Kata maknanya bagaimana orang Malaysia ni jauh-jauh beribu-ribu batu pergi Azhar menjadikan perkhidmatan macam tu kan. Nampaknya bila dia beri satu sokongan benda-benda macam tu, kita rasa lagi bangga lah. Jadi bila kita nak tegar dengan orang Arab, dia cakap Arab, kita pun tahulah kita ni kau cakap Arab ni macam mana kan. Tapi Alhamdulillah bila kita explain dia macam ni, maknanya dari segi Islam, segi teknologi perlukan benda, sebenarnya bila dia rujuk pada kitab, benda memang dah wujud dah. You are the right person yang kena buat benda-benda ni. Sampai saya di amanah oleh pihak saya ingat bulan 3 tahun ni di Governor Suez. Dibawa oleh Datuk Duta kita, Datuk Pakarudin dengan Datin Zahra. Dibawa saya bersama SPM dengan Governor Suez ni. Dalam masa 10
minit saya terang, terus dia bangun, I need you make service dekat Port Suez. Dia nak jadikan satu-satunya Port Suez menjadi perkhidmatan ala kontainer di Middle East. Alhamdulillah, mana syarikat saya telah diberi kepercayaan bekerjasama dengan syarikat Egypt menjadikan perkhidmatan ni. Maknanya teknologi dari Malaysia saya transfer ke di Egypt dan dibuat oleh anak-anak tempatan Egypt. Jadi saya rasa pada mula asalnya macam terima tak nak terima perkhidmatan saya ni, dan kita pergi ke negara yang confirm yang Al-Zahar ni, tapi bila kita terang cara teknologi, alhamdulillah, maknanya apa yang kita buat kita kena yakin. Begitu juga macam di Malaysia, pada mulanya kita tengok orang pandang sama, mana siapa boleh buat. Sebenarnya bila kita susunkan benda yang betul-betul, yang cara yang berniaga cara yang betul, dan kita tunjukkan apa kebaikan apa perniagaan, alhamdulillah. Maknanya cabaran-cabaran benda ni apa dengan kita jangan berputus asa lah. Maknanya kita kena pegang pada prinsip kita, apa yang kita buat ni kena yakin. Dan maknanya yakin tu bukanlah yakin membuta tuli, maknanya kita dapatkan pihak-pihak yang terdahulu lah, ataupun yang berwajib tunjukkan apa produk kita ni betul ke tak betul. Dan kita macam-macam, syarikat saya sendiri pun belanja beratus ribu dah. Maknanya kita ada panel syariah, kita ada trainer yang bagus menyediakan untuk training staff kita. Begitu juga dengan teknologi yang kami buat, proses mesin yang betul. Jadi alhamdulillah benda-benda tu semua kita kena hadapi lah. So jangan berputus asa. InsyaAllah apa yang kita buat ni ada nikmat dan ada hikmahnya. InsyaAllah. Itu tadi daripada Tuan Haji Abdul Razak Abdul Hadi yang berkesempatan untuk bersama dengan kita perkongsian. Saya kira walaupun belum ramai yang mengetahui tentang perkhidmatan ini, telah pun diberikan penjelasannya mungkin pertama kali. Khususnya kalau kita dapat tengok respon kita dalam Facebook, ada juga yang mengatakan pertama kali mendengar perkhidmatan yang disampaikan oleh syarikat Tuan Haji ini. Terima kasih banyak-banyak atas panduan yang tips sebagainya. Walau apa saja bidang yang diceburi ataupun perniagaan yang diceburi, saya rasa memerlukan nekat yang sama ataupun tekad yang sama, cita-cita yang kuat dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji atas luangan masa untuk bersama dalam segmen Inspirasi Usahawan bersama dengan pendengar kita di IKIM FM. Semoga maju jaya, insya-Allah. Ada kesempatan kita jemput lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.